Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada hari ini, pada hari Selasa 27 Julai 2021. Baik, pada hari ini kita akan masuk mata pelajaran jenayat, mata pelajaran baru, pelajaran 6, had mencuri, sariqah, muka surat 27. Sebelum tu, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, pada minggu lepas kita telah belajar hukum meminum arak. Apakah hukum minum arak? Minum arak haram dan berdosa besar dan boleh dikenakan had 40 kali sebatan. Disebat 40 kali. Okey, kita akan masuk pada had mencuri, hukum mencuri. Kita akan belajar pengertian mencuri, apakah hukumnya dan apakah syarat supaya dikenakan hukum had mencuri. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama tahu apakah maksud mencuri, apakah pengertian mencuri. Okey, pengertian mencuri ialah atas sekali mengambil harta orang lain di dalam tempat yang layak untuk menyimpan harta dan diambil secara sembunyi atau senyap tanpa persetujuan tuan harta tersebut. Mencuri ini ialah mengambil harta orang lain, dia ambil harta orang lain dan dia ambil harta orang lain secara sembunyi dan harta itu di tempat simpan, di tempat simpanan. Bukannya ditaruh sepah-sepah. Dia memang di tempat simpanan dan bukannya memang untuk dibagi orang untuk sedekah. Dia memang simpan. Jadi ada orang ambil, itu adalah namanya mencuri. 6.2, faham ya? Semua murid-murid fokus dan faham dan perlu faham apa yang cikgu nak cakap supaya mudah untuk kita menimba ilmu dan senang untuk menjawab soalan. Okey, hukum mencuri. 6.2. Hukum mencuri ialah haram dan berdosa besar. Kalau haram, mestilah berdosa. Jadi hadnya ialah dipotong tangan. Hukumnya ialah pencuri itu mestilah dipotong tangan. Dalil had mencuri. Apakah dalilnya bahawa dia akan dikenakan hukum potong tangan? Iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Surah Al-Maidah ayat 38. Artinya, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasannya dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, juga sebagai suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Allah kata apa? Perempuan yang mencuri dan lelaki yang mencuri hendaklah dipotong tangannya. Tapi hukum mencuri ni tidak boleh disuka-suka dipotong tangannya. Mesti ada syarat-syaratnya. Dia perlu, pencuri itu mestilah baligh. Nanti kita tengok di muka surat 28. Semua boleh buka muka surat 28. Syarat untuk mensabitkan kesalahan mencuri, potong tangan. Syaratnya apa? Syarat-syarat supaya pencuri itu dipotong tangannya. 1, mestilah baligh. Mestilah dia dah besar, mestilah dia dah baligh, bukannya kanak-kanak. Kanak-kanak tidak dikenakan hukum potong tangan. 2, mesti berakal. Pencuri itu mesti berakal. Dia tidak gila.
Orang gila kalau mencuri tidak dipotong tangannya. Yang ketiga, mencapai nisab iaitu 1/4 dinar yang tulen atau lebih atau sesuatu yang sampai harga 1/4 dinar. Kalau dia mencuri sampai nisabnya, sampai tahapnya, dia perlu dikenakan hukum potong tangan. Apa 1/4 dinar tu? Kita baca info di sebelah. Dinar ialah wang emas yang bersamaan 4.25 gram emas. Justeru 1/4 dinar bersamaan 1.06 gram emas. Kalau dia mencuri 1.06 gram emas, dia boleh dikenakan hukum potong tangan atau lebih. 1.6 atau lebih. Kalau kurang daripada 1.06 gram emas, dia tidak dikenakan hukum potong tangan. Maksudnya kalau dia curi benda kecil yang murah-murah, dia tidak dipotong tangan. Kalau dia mencuri benda yang mahal-mahal, dia boleh dipotong tangannya. 4. Diambil dari tempat simpanan. Jika mencuri bukan di tempat simpanan, tidak dikenakan had. Barang tu mesti di tempat simpanan, bukan di tempat yang terbuka. Bukannya makanan yang memang untuk sedekah kat orang. Pemilik tu simpan barang tu dekat tempat simpan. Contohnya emas disimpan di dalam peti. Jadi pencuri ambil. Itu boleh dikenakan hukum potong tangan sebab dia ambil barang dari tempat simpanan. Yang kelima, barang yang dicuri bukan milik pencuri. Barang tu bukan milik pencuri, milik orang lain. Kalau dia curi barang dia sendiri, dia tidak dikenakan hukum had, mesti barang orang lain. Yang keenam, tidak ada syubhah bagi pencuri pada harta yang dicuri. Syubhah ni apa? Ragu-ragu, syak, was-was dan kesamaran. Kalau barang tu ragu-ragu atau syak, dia tidak dikenakan hukum potong tangan. Yang ketujuh, melakukan secara sukarela dan kehendak diri sendiri. Dia mencuri tu memang sukarela, tidak dipaksa. Kalau dia dipaksa, tidak dikenakan hukum potong tangan. Kalau orang paksa dia, kalau engkau tak mencuri, aku akan bunuh engkau. Jadi, dia dipaksa. Kalau dia dipaksa, tidak dikenakan hukum had potong tangan. Yang ke-8, pencuri berpegang atau tertakluk dengan undang-undang Islam. Pencuri itu mesti berada di dalam negara Islam. Mesti dia di dalam peraturan Islam. Dia bukannya orang kafir. Dia mesti tertakluk dengan undang-undang Islam. 9. Barang yang dicuri adalah barang yang dihormati. Barang yang dicuri itu mestilah barang yang mahal, mestilah barang yang berharga, seperti emas, duit, perak. Bukannya barang yang tidak berharga. Seperti sekarang barang yang tidak berharga seperti rambut. Kalau rambut sekarang dah mahal, sekarang berharga, itu pun boleh dikenakan potong tangan. Kalau dia mencuri rambut, mencuri barang yang kotor, seperti dia mencuri tahi, dia tidak dikenakan hukum had, tidak dikenakan hukum potong tangan sebab barang itu tidak dihormati. Kalau dia mencuri emas, dia boleh dikenakan potong tangan. Yang ke-10, sempurna milik pada nisab. Mesti barang tu ialah sempurna milik, mesti milik orang lain 100%, bukannya barang pencuri, dan mestilah sempurna milik. Okey, kita masuk muka surat 28, 6.5. Unsur kecurian yang membawa kepada hukuman had. Apa yang menyebabkan orang itu dikenakan hukuman had? Unsur utama yang menentukan suatu yang perbuatan itu sebagai curi yang boleh disabitkan ke atas pencuri ialah dia dikatakan mencuri ke atas pencuri. Apa dia punya unsur-unsurnya? Okey, 1. Diambil harta tersebut secara sembunyi tanpa diketahui oleh pemiliknya. Dia ambil harta itu secara sembunyi dan pemilik harta tu dia tak tahu barang yang dicuri, barang yang diambil. Jadi itu adalah
namanya mencuri. Orang pemiliknya tak tahu. Kalau dia tahu, itu adalah merompak. Dia disebut sebagai perompak. Dia mencuri secara paksa. Itu bukan mencuri, itu perompak. Yang kedua, barang yang dicuri adalah harta yang diiktiraf oleh syarak. Barang tu mestilah barang yang diiktiraf oleh syarak, barang yang berharga, barang yang dihormati. Yang ketiga, ada niat mencuri. Pencuri itu memang ada niat untuk mencuri. Bukannya saya saja ambil, bukannya mengigau. Bukannya dia tengah gila dia mencuri. Dia memang ada niat nak mencuri. Nanti petang nak curi emas. Dia memang ada niat. Okay, itu saja pada hari ini. Semoga murid-murid faham apa yang cikgu nak sampaikan. Murid-murid perlulah fokus dan ingat apa yang cikgu sampaikan. Apa kita belajar tadi ialah hukum mencuri. Apa pengertian mencuri? Apa hukumnya mencuri? Pengertian mencuri, ambil harta orang lain secara sembunyi. Hukum mencuri berdosa besar dan hendaklah dipotong tangannya. Allah cakap, pencuri perempuan, pencuri lelaki perlulah dipotong tangannya. Kita belajar 6.4. Apakah syarat-syarat supaya dia dikenakan hukum potong tangan? Yang ke 6.5 adalah unsur kecurian yang membawa kepada hukuman had. Okey, untuk tugasan pada hari ini, murid-murid perlulah menyalin pengertian mencuri, salin pengertian mencuri di dalam buku tulis dan hukum mencuri di dalam buku tulis 6.1, 6.2 dan 6.5. Unsur kecurian yang membawa kepada hukuman had. Itulah tugasan pada hari ini pada perkara jenayat. Semoga semua dapat melakukan tugas dengan baik. Kita berjumpa lagi pada mata pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.